Dan senyum kesyukuran serta kepuasan terpamer di kelopak bibir pasangan suami isteri. Syafi'i, ulang sekali lagi, minta Pak Habib. Syafi'i segera melaksanakannya. Malah dia menyebut makna dua kalimah syahadat dalam bahasa ibunda. Tanpa mahu membuang masa, serentak Pak Habib dan Datuk menerkam dan memeluk Syafi'i. Kelopak mata kedua-duanya terus digenangi air jernih. Sebab saja Datuk dan Pak Habib berhenti memeluk Syafi'i, segera digantikan oleh ibu dan ayah Syafi'i pula. Mereka menangis kegembiraan. Alhamdulillah, usaha kita dikabulkan oleh Allah. Suara Datuk tersangkut-sangkut penuh terharu. Seterusnya mereka berkongsi tenaga memapah Syafi'i menuju ke tepi surau. Syafi'i disuruh duduk di situ. Pasangan suami isteri, saya dan Tajuddin hanya mengekori dari belakang. Awak berdua tunggu dan layan dia dengan baik. Ceritakan padanya kisah-kisah kecilnya dulu. Kemudian dengar jawapan darinya, Datuk mengeluarkan arahan pada pasangan suami isteri. Buat apa tanya hal-hal lama padanya? Si isteri seperti membantah cadangan Datuk. Pak Habib hanya tersenyum sinis. Nak uji apa? Sanggah si isteri. Untuk menguji ingatannya, kalau dia boleh mengingat kisah-kisah masa kecilnya dulu, mudahlah kita menguruskannya. Kalau tak ingat atau lupa terus, sulitlah sikit, Datuk menjelaskan. Kalau itu tujuannya, baik sekali, balas si isteri. Datuk dan Pak Habib bergerak melangkah ke arah kola surau. Pasangan suami isteri berpandangan. Mereka cuba menghalang Pak Habib dan Datuk meneruskan perjalanan. Kami mahu sembahyang syukur, bisik Datuk ke telinga si suami. Oh, maafkan saya, balasnya dengan rasa terkejut. Dengan segera Pak Habib menyatakan pada si suami, dia tidak perlu merasa cemas atau takut. Selagi Syafi'i tidak pulih 100%, mereka tidak akan meninggalkan kawasan surau. Lagi sekali saya minta maaf, saya cepat sangat buruk sangka, tak mengapa, kita makhluk lemah dengan sifat buruk sangka, iri hati dan cemburu, agak susah nak dihapuskan dari hati kita, Pak Habib bagaikan memujuk si suami. Ketika si suami menyatakan keinginannya untuk turut serta melakukan sembahyang sunat syukur, Pak Habib dan Datuk tidak pula menghalangnya tetapi memberikan pandangan, ada baiknya dia dan isteri mengawasi Syafi'i dan mengajaknya bercakap-cakap supaya Syafi'i dapat mengingati zaman lampau yang secara tidak langsung, Syafi'i akan dapat mengenali dirinya sendiri. Memang cakap itu ada benarnya. Jadi biarlah kami dampingi dia. Itulah janji dan pengakuan yang diluahkan oleh si suami pada Datuk dan Pak Habib. Itulah juga pengakuan yang sememangnya amat dinanti-nantikan oleh Pak Habib dan Datuk. Sebagai tanda terima kasih Pak Habib menghadiahkan senyuman. Datuk pula menjatuhkan telapak tangannya ke atas bahu si suami dengan penuh mesra. Beberapa detik kemudian Pak Habib bersama Datuk melangkah tenang menuju ke kolah untuk mengambil air sembahyang. Langkah seterusnya menuju ke perut surau. Manakala si suami terus mengabungkan diri dengan si isteri. Apa yang disuruh oleh Datuk, mereka lakukan dengan rela hati. Banyak perkara yang kami tanyakan kepadanya, itulah yang disampaikan oleh si suami kepada Pak Habib dan Datuk sebab sahaja mereka keluar dari surau dan berdiri di samping pasangan suami isteri. Saya dan Tajuddin yang berada di situ tidak memberikan sebarang komentar. Kalau diminta, kami bersedia memberikan pandangan, sebabnya kami tahu apa yang berlaku masa ketiadaan Datuk dan Pak Habib. Terlalu banyak yang ditanyakan oleh pasangan suami isteri pada Syafi'i. Terlalu panjang pula jawapan yang diberikan oleh Syafi'i. Malah, ada ketikanya Syafi'i naik angin, memaki hamun ayah ibu kerana ada soalan yang diajukan tidak disenangi. Sungguh beruntung kemarahan itu tidak berlanjutan. Si ibu berhasil melembutkan hati Syafi'i dan terus menangis minta maaf. Ada masanya kami berhadapan dengan insiden yang melucukan. Kami terhibur dengan telatah mereka. Hasilnya bagaimana? Secara berbisik Datuk bertanya pada si suami. Tiada jawapan yang diperolehi oleh Datuk, kecuali senyum tawa. Minta maaf, saya tahu hasilnya tidak mengembirakan, celah Pak Habib. Betul telah tuan, jawab si isteri. Tak mengapa, pujuk Datuk. Kita bawa saja dia balik ke rumah. Cadangan Pak Habib tidak mendapat sebarang bantahan, semua setuju. Bagi mengukuhkan lagi cadangannya itu, Pak Habib menyebut, bila sampai di rumah kelak, rawatan yang lebih berkesan dan teratur dapat dilakukan. Tetapi, ada masalah sedikit,
Tajuddin bersuara. Apa masalahnya? Sanggah Pak Habib keras. Bagaimana dengan dia orang itu? Balas Tajuddin sambil menjuihkan bibirnya ke arah dua lelaki yang duduk mencangkung menghadapi dinding surau. Macam orang bodoh. Jangan hiraukan mereka, biarkan di situ sampai mati. Mereka yang bertanggungjawab merosakkan akidah anak saya. Tiba-tiba saja si isteri bersuara garang. Sebagai melepaskan rasa geram dan marah, dia terus menghentakkan tumit kaki kanannya ke bumi. Kemudian dia mengeluh kesakitan, tanah yang dihentaknya keras. Saya hampir mahu ketawa. Mujulah dapat mengawal perasaan. Jangan begitu, kalau dia orang mahu ikut apa salahnya. Barangkali kita boleh dapat rahsia dari mereka, boleh membantu kita menyelesaikan masalah Syafi'i. Si suami menyanggah pendapat si isteri. Saya dan Tajuddin sependapat dengan si suami. Si isteri mendengus. Datuk dan Pak Habib berpandangan. Mereka berbalas senyuman sedangkan si suami terus merenung ke arah dua lelaki yang masih mencangkung. Merenung dinding surau. Pak Habib minta pasangan suami isteri itu melupakan tentang dua lelaki pengikut setia Syafi'i. Mereka berdua tidak penting, malah tidak tercatat dalam agenda Pak Habib dan Datuk. Agenda utama mereka ialah menyelamatkan Syafi'i. Jangan buang masa memikirkan mereka, kata Pak Habib. Ya, tingkat Tajuddin. Kita harus mencari jalan mudah dan terselamat, tanpa sebarang gangguan untuk membawa Syafi'i sampai ke rumah orang tuanya. Itu komen Datuk. Bagi memudahkan perjalanan ke rumah orang tua Syafi'i yang letaknya agak jauh dari surau, satu perbincangan kilat diadakan. Ayah Syafi'i menyarankan supaya menggunakan basikal tetapi dibantah oleh ibu Syafi'i. Tak payah gunakan basikal, bukannya jauh kira-kira 3 batu dari sini. Lagipun dengan berjalan kaki mudah mengawal Syafi'i, kata si isteri. Saya fikir elok kita gunakan kereta, pakai 3 buah kereta saya, bersama dengan pemandunya. Lagi cepat, kata Pak Habib. Buat seketika tiada bantahan dari sesiapa. Seolah-olah semuanya setuju dengan cadangan Pak Habib. Terima kasih Tuan, saya fikir jalan kaki lebih cepat. Saya lalui jalan pintas supaya cepat sampai ke rumah saya, lalu kawasan kampung terpencil, orang tak ramai. Kita lalu kawasan sawah, kalau berkereta atau berbasikal orang sekeliling rumah jadi terkejut, macam-macam cerita timbul. Setakat ini saja nama keluarga kami jadi buah mulut orang, kata si isteri. Semua yang ada di situ terdiam. Persetujuan sebulat suara tercapai. Hasrat Ibu Syafi'i ditunaikan. Bagaimana cara bergerak mahu dimulakan diserahkan bulat-bulat atas bahu Pak Habib. Alasan yang diberikan kerana Pak Habib orang tempatan yang dihormati. Bila Pak Habib jadi ketua, tidak ada orang tempatan yang mempertikaikannya. Atas alasan itulah Pak Habib menerimanya dengan senang hati. Atas permintaan Pak Habib, Syafi'i harus berada di tengah-tengah kumpulan bila bergerak nanti. Saya disuruh berada di sebelah kanan Syafi'i, manakala Tajuddin di sebelah kiri. Di hadapan Syafi'i ayahnya sebagai kepala jalan. Di belakang Syafi'i ialah ibu kandungnya yang disuruh oleh Pak Habib membaca surah An-Nas sepanjang perjalanan. Pak Habib pula mengambil tempat di sebelah saya. Datuk pula di sebelah Tajuddin. Tujuan Pak Habib berbuat demikian, supaya mudah mengawasi Syafi'i. Jika dia mahu mengamuk, mudah pula menangkap dan merebahkannya. Secara terbuka Datuk memberitahu, saya dan Tajuddin boleh bertindak tanpa perlu meminta izin darinya atau Pak Habib. Secara tidak langsung, Datuk mencabar kami berdua. Tadi kami memprotesnya kerana menahan kami bertindak. Sekarang tugas itu terus diletakkan atas bahu kami. Pengumuman itu membuat saya cemas. Jantung berdegup kencang. Setelah membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali berturut-turut yang diiringi dengan selawat, saya rasakan degup jantung beransur kurang dan akhirnya kembali tenang. Dua lelaki pengikut setia Syafi'i masih lagi mencangkung merenung dinding surau. Mereka bagaikan tidak tergugat dengan suasana sekitar. Setelah memastikan semua arahannya dipatuhi dengan sempurna, Pak Habib terus mengarahkan kami supaya bersiap sedia. Kita melangkah sekarang, kata Pak Habib. Saat langkah pertama dimulakan, dua lelaki yang duduk mencangkung menghadap dinding surau segera berdiri. Kemudian, mereka terus mengekori rombongan kami dalam jarak jauh. Perbuatan kedua-dua lelaki itu meresahkan perasaan Ibu Syafi'i, kerana tidak dapat mengawal perasaan marahnya.
Dia terus memaki hamun dua lelaki sesuka hati. Tindak tanduk Ibu Syafi'i ternyata tidak disenangi oleh Pak Habib dan Datuk. Jangan begitu, sabar dan kawalah perasaan. Si suami cuba menenangkan perasaan si isteri. Tetapi, si isteri terus juga merungut. Saya dan Tajuddin kurang senang dengan suasana begitu. Setakat ini, Syafi'i tidak memperlihatkan tindak tanduk yang membimbangkan. Dia kelihatan tenang dan sentiasa berusaha mendekatkan diri dengan ayahnya yang mengepalai perjalanan. Dua orang pengikut Syafi'i yang tadi berada dalam jarak yang jauh, kelihatan mempercepatkan langkah, berusaha mendekatkan jarak agar tidak terpisah jauh dari kami. Hati-hati dengan mereka, Pak Habib mengingatkan dan melarang saya dengan Tajuddin menoleh ke belakang. Rupa-rupanya, Pak Habib tahu apa yang berlaku, walaupun dia tidak toleh kiri atau kanan, tidak renung ke belakang. Si isteri yang membebel bagaikan kehabisan suara, tidak bercakap, membisu semacam dan si suaminya masih seperti tadi melangkah dengan tenang dan hati-hati. Cuma yang agak ganjil sedikit ialah Syafi'i. Ada ketikanya dia senyum sendirian, mengomel sendirian tidak jelas apa yang diperkatakannya.